Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 14 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 24 hari bulan 7 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Furqan. Tafsirul Quran surah Al-Furqan. Surah yang ke-25, juzuk yang ke-19. Juzuk 19. Sambungan kita ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 761. Muka surat 761. Baik para pelajar sekalian, ayat ini akan kita belajar tentang suasana pada hari kiamat. Puak-puak kafir minta sangat nak malaikat. Bila langit pecah, malaikat turun dari langit. Langit yang ada pun, bumi yang ada pun bukan bumi yang kita duduk sekarang ni. Bumi lain dah. Sama je dia. Maka apa yang kamu minta, hei puak-puak kafir, nak tengok sangat malaikat ni, nak malaikat je Rasul, hari ni malaikat turun. Nuzzilal malaikatu tanzila. Boleh jumpalah kan. Kemudian penyesalan, Allah gambarkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang kafir, yang tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat menyesal tak ikut dakwah Nabi, menyesal pergi berkawan dengan orang yang tak kena kawan. Kawan tidak membantu untuk melepaskan dirinya dari azab neraka, dari azab seksaan pada hari kiamat. Jadi banyaklah penyesalan-penyesalan yang Allah gambarkan di sini, sehingga sampai ada yang gigit jari, macam-macam bentuklah Allah gambarkan kepada kita keadaan mereka. Kemudian bahayanya berkawan dengan orang-orang yang tak baik. Itulah ayat yang kita baca, tak banyak. Ayat 25 insya-Allah sampai ke ayat 29. Untuk siri ini. Kemudian kita ada pula sesi tanya jawab selepas daripada itu. Baik para pelajar sekalian, sekali lagi saya sebut tafsir pimpinan Ar-Rahman surah Al-Furqan ayat 25, surah yang ke-25, ayat pun 25, juzuk yang ke-19, muka surat edisi Jawi, muka surat 761. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Mula dengan baca ayat dulu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Itu ayat yang kita baca. Wa yauma tashaqqaqus sama'. Para pelajar balik kepada ayat kita. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah, terbelah langit. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan wa nuzzilal malaikatu disertakan dengan perhimpunan awan yang berisi malaikat. Dan pada hari yang tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasukan. Jadi para jemaah sekalian, tengok nota di bawah 1166. Maaf, 68. 1168. Yakni pada hari kiamat, langit akan dipecahkan. Pecah belah kan. Dipecahkan. Dengan sebab timbulnya awan tebal. Dan pada saat itu turunlah malaikat untuk melingkungi makhluk-makhluk yang berhimpun di padang mahsyar. Ayat ini munasabah dengan permintaan puak-puak kafir. Banyak dah ayat yang kita belajar, kita dengar, geng kafir kata apa? Nak malaikat, kenapa hantar manusia mari? Manusia ni makan macam kita juga. Berjalan di pasar-pasar. Kita nak malaikat datang. Oh, dia punya gedebe, punya cadangan. Kan? Kalau malaikat tak nak turun, biar malaikat datang support dakwah Nabi. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Maka nak sangat, bolehlah. Hari ni aku turunkan malaikat. Yang kamu minta sangat, kamu nak sangat, nak cari sangat malaikat tu, mari sini. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pula kepada kita, apa yang ditunjukkan malaikat ni pada hari kiamat, malaikat turun dan juga tidak ada lagi siapa yang berkuasa pada hari itu kecuali kuasa Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Taala, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin.
Kan ayat di 22 yang lepas. Nak sangat malaikat datang. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok kepada uraian dia pula. Yauma tashaqqaqu wazkur ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ingatlah wahai Rasulullah pada hari kiamat, hina tatashaqqaqus sama, ketika langit terbelah daripada awan yang putih. Langit terbelah, di celah-celah awan turunnya malaikat. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nuzzila kan ay tunazzalul malaikatu. Diturunkan. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya turun pada hari kiamat. Turun ke mana? Ke bumi, ila ardil mahsyar. Tanzila. Dalam suratul Nahli ayat 33, Allah sebut, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Adakah mereka nak tunggu sehingga datang malaikat ataupun datang yang perintah daripada Allah Azza wa Jalla? Suratul Nahli ayat 33. Surah Wal Fajri ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat bersaf-saf. Jadi jelaslah kepada kita, ayat ini kita bincang tentang malaikat. Malaikat akan turun secara berpasukan, bersaf, berbatu. Baik. Itu tentang kedudukan malaikat. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala an haul yaum al-qiyamah. Ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang huru-haranya hari kiamat. Wa ma yakunu fi minal umuril azimah, peristiwa yang besar yang akan berlaku. Di antaranya langit terbelah, awan, zulalun nurul azim, maknanya cahaya yang besar. Jadi banyaklah peristiwa yang berlaku pada hari kiamat esok. Kitanya sudah yakin dan percaya. Banyak lagi hadis-hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang matahari dekat dengan kepala. Manusia berharap dalam huru-hara mencari siapakah yang menyelamatkan kita, siapa nak menyelesaikan masalah kita. Ketika itulah para pelajar sekalian, kita nampak Allahul Musta'an, kita minta tolong dengan Allah sajalah yang boleh bantu kita. Cuma Nabi SAW telah beri kepada kita, kalau nak teduh, nak duduk di bawah bayangan pada hari akhirat, buatlah beberapa amalan yang telah disenaraikan. Seperti Nabi SAW sebut, 7 golongan duduk di bawah bayangan, yang tidak ada bayangan kecuali bayangan yang Allah sediakan pada hari itu. Di antaranya lah Imamul Adil, orang yang jauhi maksiat ketika sorang-sorang, berzikir senyap-senyap, menangis, takut kepada Allah. Sadaqatus sir, sedekah cara rahsia. Digambarkan tangan kanan hollow, tangan kiri tak tahu. Itu yang kita nak. Zaman kita hari ni terbalik pula, tangan kanan holor, tangan kiri pegang kamera. Allahul Musta'an, kan? Tangan kanan holor, tangan kiri pegang kamera. Nak kata apa dunia nak kiamat? Ada orang senyap-senyap. Saya pun dapat kesan bila dia bagi sumbangan supaya kita bagi benda-benda kepada warga pondok ataupun OKU, orang-orang miskin di sekitar ni.
Kata tuan nak gambar ke? Oh jangan. Dia masuk duit senyap-senyap, tak cakap dengan siapa. Allah. Ada orang ikhlas. Ada orang yang terpaksa. Kena tayang kerja buat dia. Ada orang memang bersedia untuk menayang. Masing-masing kita kata terserahlah kepada Allah yang menilai. Kita sendiri mencarilah jalan yang lebih selamat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, itu suasana berada di Ardil Mahsyar. Malaikat turun. Geng-geng yang minta malaikat tu takut pula. Kan? Mari nak malaikat sangat. Ni ambil dia. Nak kata apa? Kemudian pada hari tersebut, setelah terdedah segala rahsia, Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam ayat lain, yauma tublas sarair, didedahkan segala rahsia, rahsia amalan peribadi kita didedahkan, dan rahsia suasana yang berlaku begitu. Orang-orang yang tak percaya sudah percaya dalam, bagaimana tidak percaya sudah ada depan mata sendiri, sudah ada depan mata dia. Apa yang ada, peristiwa sudah berlaku. Tak payah baca Quran, tak payah baca hadis. Ni, tengok. Malaikat datang, ahwal, huru-hara sudah berlaku. Allahul Musta'an. Maka ketika itulah Allah Ta'ala bertanya, limanil mulk al-yawm. Siapa punya kerajaan hari ini? Semuanya tunduk, akur, memberi jawapan, lillahil wahidil qahar. Bagi Allah yang esa, yang maha berkuasa. Tak ada siapa berani declare dah. Atas dunia ni kita berani declare. Ini kuasa saya, ini wilayah saya, ini saya macam-macam, saya. Tapi di akhirat, lillahil wahidil qahar. Maka dalam ayat ini tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita, ayat 26, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Azza wa Jalla, yang amat melimpah rahmatnya. Rahmat Allah Ta'ala luas. Walaupun kuasa hanya di tangan Allah, tapi rahmat Allah Ta'ala meliputi. Al-mulku ay as-sultan yaumal qiyamah. Sultan, kekuasaan pada hari kiamat yang tidak hilang, yang kekal. Lirrahmani wahdahu. Bagi Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tak ada lagi kuasa lain-lain. Yang ada atas dunia ni siapa dia, siapa. Semuanya tunduk, akur, duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, tak ada apa dah. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 16, Allah buat ayat tanya, limanil mulkul yawm? Lillahil wahidil qahar. Surah Ghafir ayat 16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pula bersabda, yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamah. Yaqbidullahu, Allah Ta'ala pegang apa ni, bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyaminihi, dan dilipatnya langit biyaminihi. Thumma yaqul, Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik, akulah yang berkuasa. Aina mulukul ardi, mana yang berkuasa atas dunia dulu? Semuanya tunduk belaka. Gerun gementar, takut kepada apa yang Allah nak putuskan terhadap mereka. Kalau mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, maka merekalah orang yang pertama duduk di bawah bayangan, di bawah tempat VIP pada hari kiamat.
Tapi kalau muluk, penguasa-penguasa yang zalim, yang tak mau melaksanakan undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla, yang berlaku zalim rakus kepada rakyat sendiri, maka orang ni terimalah balasannya, wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Tengok dalam masih lagi ayat 26. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Alal kafirina 'asira. Hadis tadi, hadis Allah bertanya ainal muluk tadi, rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka hari ini orang dari bagi orang kafir asir dengan makna susah sangat. Kata di Al-Qurtubi, kata lima yanaluhum minal ahwal. Allah gambarkan susahnya orang kafir ini kerana mereka duduk dalam keadaan suasana yang cukup huru-hara. Wa yalhaquhum minal khizyi wal hawan. Mereka pula duduk dalam keadaan hina. Wa 'alal mu'minin, bagi orang mukmin, hari yang beribu tahun susah itu akhafu min salatin maktubatin, lebih ringan daripada satu solat yang kita lakukan. Itu je tempoh bagi orang mukmin. Alhamdulillah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, letaklah kira-kira kami di akhirat dengan perhitungan yang simple, yang senang saja. Masya Allah. Kata di Qurtubi lagi, wa hadhil ayatu dallatun alaih. Ayat ini menunjukkan kepada orang kafir itu asir, fahuwa 'alal mu'minina yasir. Bagi orang mukmin yang mudah. Kita kena jadi orang mukmin. Kenapa? Sebab kita yakin dan percaya kita akan bertemu dengan hari yang sangat dahsyat ini. Wa qala Ibnu Katsir pula kata apa? Asiran ay syadidan sa'ban, terlalu susah bagi orang kafir. Li'annahu yaumu adlin wa qada'i faslin. Karena hari itu hari keadilan dan memutuskan segala perkara. Putus segala perkara. Jadi nak memutus ni, banyaklah dia punya keadaannya, kan. Dalam surah Al-Muddathir, ayat 8 hingga 10, Allah gambarkan mereka ini, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Bila berlakunya kiamat, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Itulah hari yang susah, sukar, sa'bun syadid. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Ke atas orang kafir tidak mudah. Nak melintasi satu-satu checkpoint di akhirat esok sangat dahsyat. Di sinilah kata di para ulama, ayat ini ada sebaliknya. Maknanya kalau orang kafir susah, sukar, bagi orang mukmin senang, mudah, alhamdulillah. Marilah para jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kena bertakwa yang panjang, yang berterusan. Janganlah kita mati kecuali kita memang betul-betul sudah jadi orang bertakwa. Kalau tidak, asir, susah, dahsyat, dan berbagai-bagai lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan sendiri bagaimana keadaan tersebut. Kita berpindah kepada ayat 27. Ayat yang menunjukkan kepada susahnya penyesalan orang-orang kafir di akhirat.
Walaupun penyesalan yang tak berguna, tapi gambaran penyesalan itu wujud. Allah gambarkan penyesalan itu ada supaya orang-orang yang beriman berhati-hati, beringat-ingat, sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, jangan rusak iman kita, jangan salah pilih manhaj, jangan salah pilih kawan, jangan salah pilih orang, sebab lorong menuju pada Allah SWT, lorong yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita pindah kepada ayat 27. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Tengok gambaran bahaya keadaan ini kan. Bila orang kafir takut tengok asir, susah dia punya keadaan, maka Allah gambarkan yauma ya'addu zalimu ala yadihi. Dan ingatlah wazkur yaumal qiyamah. Ingatlah hari kiamat, hari orang yang zalim. Zalim di sini dengan banyak makna. Yang pertama, zalim di sini dengan makna kafir, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana dalam ayat kata-kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah zalim yang paling besar sekali. Apa dia? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dahsyat. Dia orang zalim di sini sama ada zalim az-zalimu li nafsihi, zalim pada diri sendiri buat syirik, ataupun pelaku-pelaku maksiat, na'udzubillah. Apa dia jadi? Menggigit kedua tangannya, marahkan dirinya sendiri, menyesal tak sudah-sudah. Kenapa? Karena mereka menyalahi tariq ar-rasul. Misal duduk gigit jari. Nadman wa hasratan wa asafan. Menyesal, kecewa, macam-macam lah. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, Asy-Syaukani kata, Az-zahir anna al-'adda huna haqiqah. Yang zahir daripada ayat ini, gigit sungguh. Duk gigit jari ni. Wala mani' ma'azalika. Tidak juga menjadi halangan kalau kita nak kata gambaran. Gambaran, apa dia gambaran? Gambaran kepada penyesalan. Penyesalan. Sama ada digigit sungguh, ataupun macam kita lah kata, tangan kosong lah balik. Gigit jari. Itu ada juga misalan yang dibuat kepada orang-orang yang menyesal. Boleh dua-dua lah. Baiklah. Apa dia kata? Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Menggigit jari sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan menyesal di akhirat. Kita orang beriman yang sudah dengar ayat ini, sudah tergambar depan mata kita waktu penyesalan itu, marilah kita menyesal di sini, di atas dunia ini. Menyesal dengan taksir kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Menyesal di atas kelemahan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Menyesal kita pergi langgar SOP syariat, pergi buat maksiat. Biar kita menyesal. Sebab penyesalan itu, kata di dalam hadis, an-nadam taubah. Penyesalan itu permulaan langkah taubat. Menyesal dulu. Kata Syekh Syangqiti rahimahullah, minal masyhur inda ulama at-tafsir. Ini dari sudut cerita ayat ni. Masyhur di kalangan ulama tafsir kata, anna zalim
Orang zalim yang turun ayat ini padanya iaitulah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth wa anna fulan ladzi adallahu an zikri, dialah yang menyesatkan kawan-kawan dia Umayyah bin Khalaf dan saudaranya Ubay bin Khalaf. Itu di antara cerita lah. Maknanya gambaran puak-puak kafir ni yang dinama-namakan itu. Namun begitu, wa ala kulli halin fal ibratu bi umumil lafzi. Yang diambil kira dalam Quran ni umum lafaz. Semua zalim. Tapi kalau nak tengok kepada cerita peristiwa ayat Quran ini, apabila puak-puak ni angkuh sombong, maka turun ayat. Yauma ya'ud. Tunggulah tengok di akhirat esok. Atas dunia ni sombong, besar kepala, kerah kepala. Tapi kamu tunggulah di akhirat esok. Apa yang kamu nak dapat. Allahul Musta'an. Fakullu zalim, setiap orang zalim yang mengikuti kawan dia dalam kekufuran sehingga mati di atas kekufuran itu, akan berlakulah penyesalan sebagaimana berlakunya kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kita kata itu, dia sebab nuzul ni sebenarnya, membantu kita untuk memahami situasi sebab turunnya ayat Quran itu. Itu dia panggil, itu di antara faedah mengetahui sebab nuzul. Satu lagi, mengetahui sebab nuzul ni selain daripada memahami situasi, kita juga nak tengok mana hukum yang turun kemudian yang berbeza dengan yang awal, maka yang awal itu dipanggil mansukh. Ataupun yang kedua ni menafsirkan yang pertama. Itu kita dalam ulum Al-Quran ada dibincangkan. Baiklah para jemaah sekalian. Apa nak buat? Allah gambarkan kepada kita awal-awal lagi jangan sampai menyesal di akhirat. Dia kata apa? Ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Kalau aku ikut Rasul dulu kak, selamatlah kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66-67 ada gambaran ini. Allah kata apa? Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari dihumban mereka atas muka mereka dalam neraka. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Menyesal. Welah kalau kita ikut taat ke Allah, taat dengan Rasul, tak jadi macam ni. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabbi, kami jadi macam ni sebab ikut bos dulu. Ikut taat kepada ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Ia menyesatkan kami, Ya Rabbi. Lepas tu dia minta lah supaya bagi azab kuat kepada bos. Panjanglah cerita. Yang penting bagi kita dalam ayat ini, Allah nak gambarkan kepada kita, apa dia? Nak gambarkan kepada kita penyesalan yang berlaku kepada puak kafir. Kita pindah kepada ayat 28. Ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, weh celakanya aku. Bagi seorang yang tepuk kepala lah sini kan. Weh celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si anu fulan menjadi sahabat karib. Kalau aku tak jadi partner dengan fulan dulu, best friend, taklah jadi gini. Allahu Akbar. Yaqulul zalim. Orang zalim ni bercakap, ya halaki, binasalah aku. Hidup kawan dengan orang-orang ni, hara dunia. Apa boleh buat? Uqbah bin Abi Mu'ayth, geng-geng anak Khalaf tadi, hidup ikut menyesal. Duk ikut Uqbah, duk ikut. Yang kita kata tak usah duduk percaya lah apalah. Maka kita atas dunia ni para jemaah sekalian,
Kita kena belajar seperti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wal jalisis su. Bandingan kita duduk dengan orang soleh, berkawan dengan orang soleh dan berkawan dengan orang jahat, kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti orang yang jual wangian, perfume, kasturi, dan orang bekerja tiup api duduk tempur besi. Bukan hina ni. Yang kata pula Allah hina kau ustaz. Buat bandingan dengan orang kerja besi, tidak hina. Tapi nak banding, dia panggil perbandingan dari sudut kedudukan suasana. Fahamilul miski. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak atar, imma an yuhzika, sama ada dia beri tu benda tu. Wa imma an tabta, ataupun kita beli, ataupun kita lalu je kat kedai minyak atar. Sedapnya bau, Masya Allah. Kurang-kurang dia colek kita sikit. Kalau dia kedai orang Arab tu, kadang-kadang kita terlupa nak pakai minyak wangi, nak pergi Masjid Nabi ke, Masjid Haram Mekah. Senang ya. Kita masuk dalam kedai minyak atar, tengok-tengok, terah dulu colek. Bau sedap masuk masjid. Bukan nak tipu, tu nak beli sungguh. Cuma sambil-sambil beli, test lah dulu kan. Dia colek sini. Kita pula pening. Hak mana satu bau sedap. Wa nafikhul qir, kalau kita pergi tempat orang duk tempur besi, duk tiup api besi ni, imma an yuhriqa thiyabak, sama ada api tu kena baju kita, membakar baju kita, ataupun kita bau besi, orang duk panah duk besi, ataupun bau tiup busuk kan. Orang duk kerja, perlu-pelah bau lain. Hadis ni sahih. Cuma Nabi kita buat perbandingannya, kedai mana kita masuk dengan siapa kita berkawan. Itu contoh. Bukan bermaksud hadis ini menghina orang kerja besi. Tidak sama sekali. Itulah bandingan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berkawan, bersahabatlah dengan orang soleh. Macam mana kita nak tahu orang soleh? Bagaimana kita nak cari jalisus soleh? Tanda tuan-tuan, anda rasa ini penting. Sebab kita tengok kesolehan orang itu kadang-kadang daripada watak zahir. Watak zahir tengok dia baik-baik, berjalan tunduk je. Kita kata ni orang soleh ni warak ni, berjalan pijak semut tak mati. Dia punya perwatakan. Jadi kita nak tahu dia soleh tak soleh, yang pertama kita tengok kepada gaya hidup dan ibadat dia. Kalau gaya hidup dia tawaduk, kita duduk dekat, kita tengok dia, kita teringat kepada ibadat dia. Kalau dia ni orang kaya, kita teringat kepada infak dia. Tengok dia tu, Masya Allah. Nampak selalu. Bantuan sana sini. Bantu orang miskin. Contohnya kita kata. Ini di antara. Kita tengok dia ibadat. Ibadat dia pula semuanya ikut sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang ajaib, yang pelik-pelik. Inilah kawan yang kita nak ambil. Dia ni kuat ibadat ni Ustaz. Tapi hari-hari duk sebar benda-benda yang tak waris dari Nabi. Daripada amalan. Kan? Kita kadang-kadang penat. Bila mari musim-musim tertentu, Palestin dibom ke, keluarlah risalah. Dia panggil WhatsApp berantai. Sudah dapat pesanan daripada pemimpin ni, orang ni, dia sebut nama Syekh ni. Dia tak kenal rupanya. Syekh tu bapak Syiah yang duk kutuk sahabat siang malam. Sebar juga kita. Maka itu kita kata tip nak pilih jalisus soleh. Yang pertama kita tengok orang ni teringat kita kepada amalan yang soleh. Teringat kepada amalan baik, teringat kepada sunnah Nabi SAW. Keikhlasan kita nampak.
Tapi kalau kita tengok orang ni duk nampak, duk cerca orang ya, maki orang, kita kata ini bukan jalisus salih. Sebab jalisus salih ni, kita teringat ke dia, ingat kepada amalan yang salih. Hari ni kita tahu mana yang satu yang salih. Kan kadang-kadang kita nampak orang ni baik, warak, tawaduk, kan, asyik menangis je contohnya. Tapi kita tak tahu apakah, bagaimana. Penilaian kita buatlah dengan hati. Istafti nafsak. Tanyalah hati kita bagaimana kita nak menilai orang. Nak tengok zahir saja, nak batin kita tahu itu kuasa Allah. Tapi kita tengoklah perwatakan orang. Yang penting sekali, tengok sumber pegangan amalan. Itu yang penting sekali. Ini banyak ni timbul soalan-soalan ni. Tentang adik-beradik dia terjebak dengan ajaran yang pelik-pelik. Nak pergi berzikir, kena melompat. Pergi zikir waktu malam, tutup lampu. Kita kata itu bukan diajar oleh Nabi SAW. Tak siralah atas nama apa kumpulan pun. Kita kata kalau yang tidak mari daripada Nabi, maka dia mari daripada yang lain. Inilah. Baiklah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT. Jalisuna. Majlis kita ini termasuk dalam jalisus salih. Itulah yang kita harapkan. Saya nak setiap kali kita belajar, biar tersentuh dalam hati kita perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Perasaan gerun kita kepada azab Allah. Bertambahnya cinta kita kepada sunnah Nabi SAW. Itu faedah. Tapi kalau setiap kali belajar, kita nak pelajar kita ni fanatik, ta'asub pada kita ya. La, itu bukan cara. Jadi ada setengah ajaran ni, dia panggil tarekat yang pelik-pelik ni, tak ada, dia ajar ta'asub pada dia. Bagaimana cara? Cara ni panjang pula kan. Cara dia mengaku tahu benda-benda yang pelik. Contohnya bila awak masuk, dia perhati tengok. Duduk sini. Dia gosok kita. Salam. Awak ni belum cukup persiapan mari ni. Semalam, seminggu ni, zikir tak apa kuat. Kawan tu pun tunduk. Kesipuan, kata orang sekarang. Malu, berpeluh. Tuan guru tahu dia. Mulalah membina ketaksuban dalam diri. Dia tahu. Jadi dia apa mula? Bina diri supaya minggu depan lebih rapat dengan Syekh. Siap zikir. Minggu depan dia mari, Syekh senyum awal lagi. Alhamdulillah. Awak dah naik taraf. Betul lah sebab awak hentam dia minggu lepas. Minggu ni dia bersiap takut nak tanya. Ilmu kadang-kadang orang-orang penipu ni dia main psikologi ya. Kita anggap dia tahu benda gaib, tak tahu pun. Tak tahu pun. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, jangan sampai kita menyesal. Biarlah kita cari jalisus salih. Jalisus salih. Baik. Dia kata apa? Ya laitani. Kalau aku cari, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil fulan menjadi teman sahabat karib. Kalau aku tak ambil orang tu jadi kawan ke selama aku, banyak kata apa? Sebab apa? Tengok ayat 29, ayat terakhir CD kita ni. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran setelah sampainya kepadaku. Laqad sarafani. Orang tu yang aku jadi kawan dia tu, dialah yang melekakan aku, melarakan aku daripada tadabbur Quran, daripada belajar Quran, daripada ikut petunjuk Al-Quran. Member, geng, Quran ini untuk dibaca je. Kalau ada majlis apa-apa, kita mula dengan musabak, dengan pembukaan majlis Al-Quran. Kalau ada kematian, kita baca Quran, contohnya. Ni musim PKP ni, dia ada pula cara baru pula. Dia bagi Quran, pergi hantar rumah ke rumah. Nak kumpul tak boleh kan? Orang ni baca, orang ni baca, orang ni baca. Quran yang juzuk tu. Petang nanti,
dia panggil taiko apa dia. Ketua ni pergi kutip. Membaca cukup ambil RM10 ni. Gitulah kita kata jangan buat macam tu. Al-Quran diturun untuk dibaca secara ikhlas, bukan duk main ringgit-ringgit, bukan duk main fulus. Yang kedua, Al-Quran itu mesti kita kena belajar, boleh baca, memahami, tadabbur isi kandungan. Tengok dia ni misal dia kata apa? Laqad adallani 'aniz dzikri ba'da izja'ani. Dialah yang memesongkan aku daripada memahami Al-Quran. Cakap Quran untuk baca saja. Quran ni untuk baca saja. Kemudian tak payah tadabbur, tak payah fikir. Apa ni macam? Ni rugi kita. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karib. Oh, baru kita tahu. Sahabat yang paling tak guna dalam dunia ini, syaitan. Siapa dia bersahabat dengan syaitan, kecewalah dia di akhirat esok. Kecewa sangat-sangat. Sebab apa? Sebab syaitan akan berlepas diri di akhirat esok. Dalam surah Ibrahim, para pelajar tandalah surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan ni bila selesai ada semua masuk neraka, dia ceramah, berpidato kepada pengikut-pengikut dia. Hey, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah Ta'ala ada janji kepada kamu dengan janji yang benar. Siapa dia taat kepada Allah, syurga. Siapa dia lawan neraka, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji nak bela kamu, hari ni aku tak mau. Syaitan tarik diri. Menarik diri daripada janji-janji, memberi pembelaan, memberi sokongan, support kepada pengikut-pengikut dia. Apa nak buat? Syaitan kata, fala talu meni walu. Mu jangan cerca aku, mu cerca kamu sendiri. Wahyu datang, Quran datang, sunnah datang. Kenapa kamu ikut aku? Tanda tuan-tuan, surah Ibrahim ayat 22. Ayat ini sentap kepada puak-puak kafir. Dia ingatkan dia boleh tumpang syaitan, boleh tumpang. Syaitan ni dua kumpulan. Seperti biasalah dalam surah An-Nas, Allah Ta'ala gambarkan syaitan itu ada berapa kategori? Dua kategori. Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan juga manusia. Dua kumpulan. Sama ada kita ikut syaitan sungguh, syaitan hantu jin tu, ataupun ikut syaitan manusia yang memesongkan manusia daripada jalan Allah. Kita ajak orang pada manusia jalan Allah, dia duk ajak ke jalan syaitan. Ajak buat maksiat lah. Ajak buat benda-benda mungkar. Orang duk ajak kepada sunnah Nabi SAW, dia duk ajak pula kepada amalan-amalan mereka sendiri. Timbullah berbagai-bagai bentuk amalan yang menyesatkan orang macam-macam. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, setiap amalan kita biarlah berpaksi kepada Quran, berpaksikan kepada sunnah Nabi SAW dan juga huraian para ulama yang muktabar, ulama salafus salih yang mengajar kepada kita. Kita tak mampu nak tafsir Quran. Kita baca Quran pun tak apa nak kena lagi. Kan, tergagak-gagak baca Quran, baca nak jadi ahli tafsir. Tetapi ulama-ulama yang muktabar telah menafsirkan Al-Quran ini kepada kita, maka tidak menjadi masalah kita baca Quran. Kita baca tafsiran para ulama yang muktabar. Jangan tafsir sendiri. Kalau tafsir sendiri, masalah kita. Dia panggil tafsir berra'i. Tafsir dengan otak dia, ini mazmum, dicela. Baiklah para jemaah sekalian, kita kena jauhkan diri daripada kumpulan yang menyesatkan ni. Menyesat di akhirat tak guna. Baik, sebagai kesimpulan ataupun khulasah fawaid yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita belajar ini, bermula ayat 25 sampai 29. Beberapa faedah yang kita dapat. Yang pertama, yauma tashaqqaqus sama'. Allah gambarkan hari langit terbelah.
Kata di para ulama, fihi at-tahzir. Ayat ini memberi amaran keras kepada kamu semua, hai manusia. Kalau kamu tak beriman, beriman sekarang. Kalau kamu sudah beriman, buat persiapan. Hari akhirat tidak ada tempat untuk kita nak lari. Hari akhirat tak ada tempat untuk kita nak lari. Atas dunia ni boleh je, kan? Kalau kena saman, kena apa, boleh cari peguam. Boleh cari orang tu, orang ni minta tolong. Tapi di akhirat nak minta tolong siapa? Oh, kita kan ada Nabi SAW pemberi syafaat. Kita kata na'am. Nabi pemberi syafaat. Tetapi orang yang layak menerima syafaat Nabi, orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Kan hadis Nabi kita, hadis Al-Hawd. Hadis Nabi kita duduk di kolam. Berapa ramai orang nak sampai ke kolam, tiba-tiba disekat oleh malaikat. Tak layak kamu ke kolam sebab kamu telah mengubah perjalanan agama yang ditinggal oleh Nabi SAW. Baik. Allahu Akbar. Kemudian ayat ini juga mengajar kepada kita penyesalan yang tak sudah-sudah apabila salah memilih kawan. Dia kata apa? Ya laitani takhaztu ma'ar rasulillah. Silapnya aku kalau atas dunia dulu aku ikut Nabi. Kalau aku ikut sunnah Nabi SAW, ikut Islam. Islam itu syumul, syamil wa kamil. Dalam sudut muamalahnya, dari sudut ibadat, sudah adalah Islam. Cuma kita yang tak mahu ikut. Dalam bab Islam ini pun pecah-pecah kita. Dalam bab muamalah hidup ikut macam-macam jenis teori, kita kata rugi. Jadi, maka di sinilah kata dia, siapa tak ikut sunnah Nabi SAW, maka dia di kalangan orang yang tafrid, orang yang telah mengecewakan diri sendiri di akhirat esok. Anda dah ulang banyak kali kata-kata yang dinisbahkan kepada Imam Malik rahimahullah. Malik kata apa? As-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa nak selamat, naik. Siapa nak binasa, tunggu tenggelam. Baiklah di sini. Tengok dalam ayat yang seterusnya, ayat 29 kata, laqad adallani. Aku dulu disesatkan oleh puak-puak ni juga. Puak mana penyesat dia? Laqad adallani, disesatkan oleh ketua-ketua dia ni. Maka di sini kata ulama, yajibu alal mar'i an yakhtara li nafsil ashab. Wajib kita nak pilih siapa yang kita nak bersahabat, siapa kita nak ikut itu. Min ahlil ilmi wad din. Ulama-ulama kita ni, kita pilihlah yang betul-betul nampak ikhlas, yang betul-betul buat kerja kerana Allah dan mengikut sunnah Nabi. Dua cara mesti kena ada. Sama apa saja perbuatan kita. Allahul musta'an. Yang seterusnya, para pelajar tolong tanda lah, kan? Tolong tanda berapa dia punya bilangan faedah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kalau aku tak kawan dengan dia ni, selamatlah aku di sini. Ulama kata, innama tatakhallalu mahabbatu syakhsin. Apabila kita sayang kepada orang, dia kalau kita tak kontrol, tak kawal, dia akan jadi ta'assub, fanatik kepada orang. Maka bila kita dah ta'assub kepada orang, semua ucapan dia, semua perkataan dia, semua tulisan dia menjadi hujah belaka. Tapi orang yang kita benci, usahlah dia baca Quran ke, dia baca hadis ke, dia baca kitab salafus salih, kitab ulama yang muktabar, condemn, tak boleh pakai ustaz ni. Dia cok atas dahi, siap-siap dah. Nak kata apa? Rugi tuan-tuan bila kita ta'assub. Pasal itulah kita datang dunia ni, di antara pesanan para sahabat, apabila kamu istanna, kamu kita nak ikut model, contoh, fastanna bil amwat. Kita ambil orang yang sudah mati. Siapa dia model kita? Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia model kita? Contohnya kita kata Al-Imamun Nawawi. Jangan ambil orang hidup. Fa innal ahya, orang hidup la ta'man 'alil fitnah. Kita tidak tahu, mungkin dia terfitnah. Hari ini kita puja orang ni, hebat, kagum dia. Contohnya, apa sajalah, kalau bercakap orang dengar.
Kalau dia pergi sana sini boleh menyelesaikan masalah. Contoh, kan, bantu orang. Tapi orang hidup ni fitnah tak lepas. Belum tahu ni mungkin tahun depan lain cerita. Berapa banyak kawan-kawan kita dulu ceramah di sini, hentam kawan ni. Sekarang ni duduk sini. Pagi, petang, siang, malam hari ni, kan? Berkepit dengan kafir ya. Dengan orang bukan Islam. Yang ucapan-ucapan dia banyak menyentuh perasaan tentang condemn tentang Islam. Hari-hari kita duduk live dengan dia, duduk duduk bayan, apa dia panggil, buat kenyataan bersama. Sebab nampak sangat kita kecintaan kita. Tapi dengan orang Islam hari-hari kita hentam. Jangan. Jadi kita lepaskan isu ta'assub, sebab bahaya sekali para jemaah sekalian, bahaya sekali kalau kita ta'assub. Sebab itulah dalam hadis Nabi berpesan, Nabi kata apa? Habibaka haunama. Kalau cinta kepada orang, cinta dia berpada-pada. Mungkin satu hari dia jadi musuh. Sama juga kita benci kepada orang, benci berpada-pada. Mungkin satu hari lagi dia jadi kawan. Dunia ini berputar, dunia ini bertukar. Hari ini kawan, besok melawan. Besok lawan, esok kawan pula. Nak kata apa? Allahul Musta'an. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini. Zaman tak tahu. Zaman celaru habis. Kan? Melompak sana, lompak sini. Kawan sana, benci sini. Allahul Musta'an. Bagilah kita cari khalil. Kawan kita, al-jalisus salih, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ketiga, ayat yang ke-30. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.